Betapa berjayanya mereka telah mengubah cara kita berfikir. Sehingga kita hilang jati diri kita. Sehingga kita tidak tahu siapa tok nenek kita, leluhur kita. Padahal leluhur kita yang memulakan pelayaran terbesar sekali di lautan. Jenis-jenis layar yang menjadi kekecauan, yang membangkitkan perdebatan panjang. Walaupun peluru itu dilontarkan selama hanya sekadar 5 minit pun tak sampai. 3 tahun yang lalu, masih sampai sekarang. Dia bukan lagi cerita tentang fakta dan data, tuan-tuan. Dia adalah cerita tentang imej dan juga keyakinan diri bangsa ini untuk berani berdiri dan mengatakan yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Kapal Rum belajar dengan orang Melayu menjadi viral kan kat negara kita. Saya pun heran kenapa viral. Video yang saya bagi ceramah lepas maghrib je. Tajuknya Tamadun Melayu, Tamadun Besar. Yang pasal Rum tu saya sebut tak sampai setengah minit. Tapi yang di highlightnya, yang Rum tu. Saya pun, kenapa pula ada macam ni? Oh, okey, tak apa. Saya kata, saya memang duk buat ada kajian semua. Ada yang mengatakan, saya pun tahu. Macam mana Rum datang ke tempat kita kalau kapalnya tidak boleh berlayar. Habis Rum terbang ke? Oh, banyaklah sindiran-sindiran yang begitu kan. Rum pernah datang ke sini. Selain daripada Manik tu ini. Duit shilling Rum ada dekat jumpa kat Pekan. Grup saya ni ada domestik. Jadi duit shilling Rum ini ada dekat Pekan. Ni baru satu ada lagi. Dekat Kedah ada duit Abbasik, duit Omawi. Dan ini adalah bukti orang Rum telah datang sini. Bagaimana dia boleh jumpa dengan bangsa kita, bangsa Melayu? Pengajaran yang mereka jumpa bukan belajar ni ikut kelas formal, Tuan Syed. Orang Melayu ini satu bangsa yang telah lama berlayar di lautan. Bangsa ini adalah bangsa maritim. Boleh membaca kocakan air untuk tahu di sana ada pulau. Boleh membaca kedudukan bintang untuk menentukan arah angin. Itu adalah bangsa Melayu. Seorang profesor daripada Europe heran di mana bangsa ini sekarang. Apabila dia orang kata di Malaysia lah orangnya. Mustahil. Bukan orang Malaysia. Dia tak percaya dengan watak kita sekarang yang telah lama dijajah, menyebabkan pemikiran kita tertutup dan rasa terhina. Dari sudut psikologinya, menyebabkan dia tidak percaya itu adalah kita. Itu adalah bangsa kita. Betapa berjayanya mereka telah mengubah cara kita berfikir. Sehingga kita hilang jati diri kita. Sehingga kita tidak tahu siapa tok nenek kita dan leluhur kita. Padahal leluhur kita yang memulakan pelayaran besar sekali di lautan. Dalam buku ini disebut 50,000 tahun sudah ada pelayaran menggunakan kapal-kapal kecil yang berlaku di Walasi ataupun di kawasan Petah Sunda sebelum tenggelamnya Petah Sunda. Petah Sunda tenggelam sekitar 10,000 BCE, 8,000 tahun. Ya. Kedudukan layar tadi, apabila berlaku pelayaran, orang-orang kita sudah bertukar-tukar barang dan mereka telah sampai ke kawasan Mediterranean. Bangsa kita yang sampai dulu sebab ini bangsa maritim. Bukan saja Rum itu hanya 27 PCE sahaja. Sebelum itu ada bangsa lain, bangsa Slav. Bangsa Slav ini sebelum Rum. Bangsa Slav ini ialah hasil direct daripada Yafik itu. Saya dah bincang dengan kawan saya, profesor daripada Albania. Dia kata ini bukan Slovak. Ini Slav. Sakalabah itu Slav. Slovak itu selepas Rum. Slav sebelum Rum. Maknanya dalam buku Al-Biruni menyebut bahawa sudah datang As-Sakalabah. Dia kata Rusi itu Viking, Rumi, Rom. Sakalabah itu Slav ke Maudi Al-Ammar, dia kalah ini. Maknanya sebelum Rom dah ada dah orang lain mari. Yang kita ni duk sibuk pasal Rom. Rom tu baru je lah. Kalaulah Nabi Ibrahim AS disebut oleh Thomas Braithwaite dalam bukunya North of the Pentateuch bahawasanya Melayu ini hasil daripada anak keturah daripada Midian. Makna orang Melayu diiktiraf ta'rifan Malaur itu ada ketika wujudnya zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Garuh baru muncul 27 BCE. 27 BCE ni zaman Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Sebab Nabi Isa AS kita 1 AD. Jadi maksudnya kita ni sudah besar lah sudah. Orang yang telah mahir dalam pelayaran. Semenjak zaman Nabi Ibrahim. Dia berulang alik daripada daripada Iraq untuk datang ke sini. Ke Malai ini perlukan pelayaran. Dan orang ini dikenali kerana ada bahan-bahan yang bermutu tinggi untuk kehidupan pada waktu itu. Seperti gaharu, seperti barus, cengkeh, kapur. Tujuan untuk kehidupan pada waktu itu. Jangan bayangkan ini di waktu sekarang. Waktu itu amat penting bahan-bahan tersebut. Maka orang ini, bangsa kita telah menjual barang-barang ini pergi ke tempat mereka. Apabila tiba di sana, mereka melihat, kenapa kamu boleh datang sejauh ini? Oh, kamu menggunakan layar tanjak. Tanjak tu tanjak.
Tanjak. Ni, kita pakai tanjak tu. Tu tanja. Tanja in English. Sebenarnya tanjak. Kita gunakan layar tanjak. Dia panggil layar sepit ketam. Kenapa perlunya guna layar tu? Sebab guna layar tu dia boleh pergi lebih jauh. Dia cepat. Dia akan ikut arah angin. Kenapa Rom dia tak boleh datang sebelum tu? Sebab dia guna 4 segi. All Rom menggunakan layar square. Layar square ni dia halang angin nak pergi lebih jauh. Sebab tu dia tak sampai ke sini. Dia hanya sampai ke Mediterranean dan dapat membuka hanya kota di Iskandariyah ataupun Alexander dekat Mesir sahaja. Dia tak sampai ke sini. Bila dia sampai sini? Bila kita jumpa duit ni? Kita jumpa manik-manik tersebut dan banyak lagi lah bahan-bahan lain yang kita jumpa menunjukkan bangsa ini kaum ini sudah datang ke sini. Macam mana boleh datang Tuan Syed kalau lah layar dia tu square? Dia tak akan datang dengan layar square. Dia akan datang dengan layar seperti kita. Seperti Latin tu. Maksudnya dia telah ambil maklumat daripada bangsa kita. Sebab kita dah pergi sana. Kamu datang macam mana? Macam mana ke kapal kamu? Kami gunakan, kamu nak guna layar macam mana untuk pergi ke tempat kamu? Kami nak ambil, nak beli barang-barang daripada kamu daerah. Rupa-rupanya kita ada besi bermutu tinggi untuk syarbukan. Boleh menjadi tempat tumpuan kepada bangsa mereka di sini. Bukan saja bangsa Rom, bangsa sebelah Rom pun sudah datang ke sini. Siapa sebut? Al-Biruni sebut, bukan saya sebut. Dalam buku The Philosophy of Arabic Grammar ini dibentangkan oleh Prof secara detail tuan-tuan jenis-jenis layar yang menjadi kekecohan yang membangkitkan perdebatan panjang walaupun peluru itu dilontarkan selama hanya sekadar 5 minit pun tak sampai. 3 tahun yang lalu masih sampai sekarang. Dia bukan lagi cerita tentang fakta dan data tuan-tuan. Dia adalah cerita tentang imej dan juga keyakinan diri bangsa ini untuk berani berdiri dan mengatakan yang hitam itu hitam, yang putih itu intik. Begitu juga di dalam dunia hegemoni sebegini.